Episod kali ini adalah sambungan daripada episod topik yang kita pada hari ni sebelumnya. is a bit more kepada kata-kata nasihat yang kita boleh memberikan kepada diri kita sebelum kurang. Everything yang kita katakan is always coming to us first before delivering to kurang. Okay, setiap nasihat adalah untuk diri kita sebelum kurang. Kita repeat ni, aku repeat banyak kali ni kerana ini very important. Okay, ini kita bukan mana-mana champion nak pergi cakap untuk orang aja. Kita macam rasa diri kita dah mana-mana suci. It's never. It's always for us first as a reminder before you all. Okay, topik pada hari ini. Orang awam menuntut ilmu. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke podcast Hikmah di Sebalik Kisah. Pada episod kali ini, ana host utama antum. Ini bahasa dah tukar. Aku host utama korang, Saifullah Abdul Rahman, dan ini co-host aku pada hari ini. Nama siapa? Sulaiman Abu Zaid. Aiwa. So okay, pada hari ini, first kali episod ini ditaja oleh Fulla Supply. So basically, yang korang nampak kita pakai hari ni kan, this is from Fulla Supply. Okay, apa tu Fulla Supply? Siapakah mereka? Alright, so let me introduce you to Fulla Supply. Okay, Fulla Supply basically they are established in 2019. Fulla is a local Muslim menswear brand inspired to provide men's clothing ranging from kurtas, soap, t-shirt and many more. One of their best seller that is their cargo pants. Yeah, yang korang nampak ni. Kan? Funky guys. This is their best seller The cargo pants. So they are specializing in curating stylish ankle-length cargo pants. Fulla aims to promote the sunnah way of wearing garments above the ankle. La isbal lah basically kan. Sunnah Nabi Musa. Alright. And at the same time still appears trendy and up to date. So basically, just for you guys out there, check out Fulla Supply. Check out, dia ada internet ada website juga. So you can check them out. This is their baju. Alright, ada message lagi. What's the message? Hasten to success. Yes, okay, kasih tunjuk korang what's the look behind. Faham? Nampak? Bam. Alright. Barang baik. Dorang meswah, nampak? Logo. Tengok. Tak payah alter guys, tak payah alter. InsyaAllah. La Isbal. Alright, nampak L ni L kalau siapa nak tahu Yes, L. I'm wearing 2XL. Okay, Abang body. tak adalah. Ini kira lebih makan. Okay guys. Alhamdulillah. So don't forget to check out Fulla Supply. Go to their Instagram handle. I'll put their name and their Instagram IG punya handle, and diorang ada website. You can go to their website also. So basically, today I want to share with you. Currently kita punya kelas every Tuesday syarah kitab Minhajul Muslim oleh Ustazuna Habibuna Syekhuna Al-Ustaz Abu Hamzah Syekh Huzaifah Hafizahullah tengah bahas bab adab. Okay? And before this bab, macam tadi kita kata, akidah, tauhid. Lama je. 3 tahun guys. 3 tahun. Kita buku tu gini, is a summarized book. Tapi bab akidah tu 3 tahun kita belajar. Barulah ni bulan yang lepas kita masuk bab adab, second chapter. 3 tahun kita belajar akidah guys. Jadi jangan pernah bosan dalam bab belajar ni. Okay. Barakallahu fiik. Ada anything anda nak add? Macam and then macam Brother Saifullah cakap juga, adab very important macam, and then yes, macam dia to go back to rectify kita punya adab. Macam dulu kadang-kadang macam insiden nanti kalau macam kita baru-baru belajar agama kan, syadid tau, macam I'm on top of the world, salah Gavi. Ada semua macam-macam word kau tunjuk Macam-macam term yang korang biasa dengar lah kan. Tak nak cakap. But adab very important to the point. Adab is not just how you treat yourself with the ilmu, how we treat the ilmu, how we treat the persons teaching us, and how we treat the people yang ada ilmu dengan people yang tak ada ilmu.
Pasal ramai yang berilmu tapi adab dia dengan orang yang berilmu dia very respectful loh. Dia berbuat hormat, dia macam tapi apabila dia bertemu dengan orang yang tak berilmu atau mungkin orang yang mungkin pada dia rasa atau dia tahu orang tu buat salah, dia syadid, dia keras, dia berbual dengan sifat yang sangat keras, yang buruk lah pada. So macam tu macam mana orang nak dengar cakap kau? Just imagine Nabi datang Sallallahu sallallahu alaihi wasallam kasar dengan sahabat semua, dengan orang Quraisy. Just imagine Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dekat Quraisy semua, dekat orang-orang Mekah dengan lemah lembut, to the point he was known as the most beloved. He was the orang kata tu, he was the nicest, the most trustful, al-amin. Alamin. The most truthful. So but then bila dia cakap pasal sembahannya Allah, macam-macam benda buruk. So just imagine kalau he in the first place dia pergi kat diorang dengan cara kasar. So apa lagi kita kena ikut juga. Dia datang cara lembut je dah kena ni backfire. Kalau dia datang cara kasar lagi berat. Itu Nabi tau, dia punya Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam, dia punya akhlak. Ni insya-Allah hadis dia betul. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan the sifat of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaikan Quran. Khulqul Quran. Bagaikan Quran. So just imagine guys, dia dah Belum mana ya? Belum muka naik guys. Dia dah handsome. Dia dah baik. Technically he's a perfect human being Tapi apabila dia suruh manusia tu sembah kepada hanya Allah, and then beriman kepada Allah, and then just testify yang dia tu Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, they all rejected. Minta pukau, semua benci dia lah, hina dia apa semua. Apa lagi kita ni yang taik kucing, taik hidung, tak tahu apa lagi taik telinga semua. Jus sama pun belum hafal Jus sama. Tak, kalau hafal pun tahu tak dia punya maksud Tafsir dia. Tafsir dia. So Al-Fatihah tahu ke tak maksud dia? Maksud tahu, ni Hana belum go deep into tafsir. Bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tahu tak apa maksud dia? So jangan kita nak sombong pada orang just because kita fikir kita tahu lebih. So pada anak punya advice is belajar akidah, be patient, belajar pelan-pelan, tak mau kelang kabut. This is not a race. It's a marathon. Yes, it's a marathon boy. Save your energy. Pasal takut nanti kita terus jam degan, nanti kita macam rabak Islam macam tak nak you will lose that fire. Yes, correct. So basically, and then orang akan tanya, habis belajar akidah je ke apa? Habis tak belajar fiqh ke apa? Maksudnya bila kita belajar akidah, kita sertakan dengan belajar adab. Okay, itu kita punya main objektif. Lepas tu dalam masa yang sama, belajar fardu ain. Pasal kita nak kena ibadah kan, nak kena solat. Takkan kira apa tau? Akidah je. Allah tu satu, kira Allah Maha Esa, belajar sifat-sifat Allah je. Bro, solat tak tahu, belum belajar lagi. Nanti aku tengah nak diorang cakap belajar akidah je, tauhid je. Belajar adab, akhlak aku baik nanti. Solat nanti, belum tahu, belum belajar. Takkan macam ini guys, kan? Betul tak? Come on, practical. Jangan cari can nak shoot kita, betul. Belajar fardu ain, of course. Things you can do multitask. Betul tak? Ni benda boleh bikin multitask punya. Kan, betul tak? Korang pun kadang-kadang naik kereta sambil message. Aku rasa tak lah kan? Tak agak. InsyaAllah korang baik. So, barakallahu fikum. Jadi, benda ni can go concurrently. Cuma kita nak kena ingat, kita mungkin mahir dalam fiqh semua ni, tapi kalau kita punya akidah, kita punya tauhid tak betul, benda tu semua yang kita buat ni boleh ditolak. Boleh ditolak kerana ibadah yang tak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak tercapai dia punya syarat dia. So basically kita also tahu that bila kita pergi belajar kan, macam orang cakap, kita nak cari guru yang macam mana. And kita orang awam so basically kadang-kadang kita ni ada kita punya preference tau. Aku suka guru yang macam ini, ada orang suka yang guru macam ini. Macam not everyone can take it bila guru dia berbual stern. Dia suka pergi kelas yang kekek-kekek, you know. Kekek ada ilmu, okay guys. Tak mau jalan terus je kekek-kekek, lepas tu kekekkan orang pula. Jangan kekek berbual mepek. Jangan kekek berbual merepek, kekekkan orang. Tak boleh lah macam itu. Itu bukan kelas agama, itu dah stand up comedy. Kan, betul? So basically kita katakan bila kita pergi belajar, you need to know how your teacher is. Okay?
Some people can connect, some people cannot connect. Kita agree. Okay, some people macam diorang suka ustaz-ustaz yang garang. Macam dulu kira aku, subhanallah, aku bukan cakap aku suka ustaz yang garang lah, tapi basically jiwa aku memang okey je kalau orang garang. Dia sama vibe, dia pun garang. Tak ada. Jiwa aku pun okey je kalau orang garang kan. Macam contoh bila time akidah dalam bab akidah, dalam bab apa, cara metodologi dalam agama manhaj ni semua. So aku dulu banyak kembali kepada ustaz macam ustaz Yazid Jawas rahimahullah, macam ustaz Hakim Abdad. These are old people yang kira pada aku, kita kadang-kadang jangan hanya go to guru yang muda je. Pasal kita nak kena tahu yang kibar ni dia boleh jadi daripada segi senior, daripada segi ilmu, daripada segi umur. Yang orang yang lebih tua ni banyak juga pengalaman dia, jadi experience dia ada. So kalau kau boleh balance, alhamdulillah. Kalau tak boleh, okey, kau stick kepada satu dulu, dan guru kau tu kau bersabarlah dengan dia. Kau bersabar dengan dia. Kalau baru hijrah, jangan cengeng. Okey, jangan cengeng guys. Guru kadang-kadang Pedas je. Jangan cengeng. jangan cengeng. Jangan cengeng guys. Lagi untuk korang-korang yang biasa keluar jahat kan. Aku just want to side track sekejap Untuk orang-orang yang keluar jahat, bila kau dalam kau punya baju, kalau sekarang kau dah hijrah, aku nasihatkan korang jangan cengeng seperti mana kau kat dalam baju kau. Dulu bila kau main baju, kau tak peduli what are the naysayers going to say about you. Kau tak peduli apa orang-orang eksternal cakap pasal kau. Kau all out untuk kau punya baju. Kenapa bila kau hijrah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, orang cakap sikit kau cengeng, orang cakap sikit kau gembeng, orang cakap sikit kau merajuk? Kenapa? Kenapa kau tak gunakan kau punya semangat, kau punya drive ketika dulu untuk climb up the hierarchy, dan kau gunakan dalam menuntut ilmu to climb up the hierarchy? Betul tak? Jangan cepat melatah. Bila kau baru belajar, mungkin ada benda yang kira orang tegur, kau ingat satu je. Dalam satu pisang bunch ni kan, satu tandan pisang ni, tandan buat dia. Satu setandan pisang ni, ya. Tak semuanya baik guys. So kalau korang pergi kelas tu, korang nak kena sedar satu tau. Yang korang pergi kelas ni, korang jangan expect semuanya orang kat sana baik. Kerana apa? Based on pengalaman. Bila kau pergi kelas, ada yang akan sambut kau, akan ada yang kat tepi buat bodoh kau, ada yang tak tegur kau. Jadi kau jangan expect macam semua akan datang kau, Assalamualaikum, baru tak. Kalau nak jadi macam aku, tak malu semua kau pergi, Assalamualaikum, buat kawan. Kau jangan tunggu orang buat kawan kau. Kau buat kawan dengan orang. Betul. Yes, that's a point for you, food for thought maksudnya. Kira kau kena tahu that bila kau pergi ke majlis ilmu, kau duduk dalam kelas tu, ada yang akan sambut, ada yang akan buat bodoh. Okey? Jangan judge yang buat bodoh tu kepada semua kelas. And paling penting, apa yang jemaah buat, jangan letak judge tu kepada guru. Betul? Jangan letak kepada guru, kerana mungkin guru tu seorang guru yang beradab, berakhlak, berilmu, tapi jemaah problem. Yes. So basically, you have to know your ground. Kau datang situ kerana ilmu. Kau datang sana kerana ukhuwah. Kalau ada yang tak betul, kau relax, kau duduk, kau nak belajar. Okey? Yang tu biarkan dia orang. Kerana apa? Kerana ada yang okey. Kalau sekiranya tempat tu toxic, literally toxic. Okey? And kerana ada toxic ni menurunkan iman kau, ada benda yang menurunkan iman kau, barulah kau angkat kaki kau jalan. Tapi jangan stop. Jangan stop belajar. Find something else. Cari yang lain Yes. Tapi orang yang macam gitu kita jangan condemn lah. Yes. Kita jangan condemn. Kita doakan yang terbaik untuk orang. Pasal at the same time apabila kita the hadis bila kita mendoakan untuk a brother of us, malaikat akan mengambilkan the same doa for us. So kita doakan yang baik. Yes, a side joke Bila bulan Ramadan pun, bila time nak buka kan doa kita tu dimakbulkan kan. Ada satu joke ni, ada satu kira lelaki ni kan, dekat table tu sebelum buka kan, dia doa lah, ya Allah ya Tuhanku, kira apa, kau berikanlah kawanku tu seorang isteri yang soleha, yang tahu menjaga suaminya, yang gini kan. Sekali bini dia daripada dapur keluar guys, bini dia dapur keluar, cakap dengan dia, tepuk dia kan, apa kau doa? Aku doa untuk kawan aku lah.
Kau ingat aku tak tahu Kalau kau doakan sesuatu untuk kawan kau, malaikat akan aminkan yang sama untuk kau. Berilmu, Itu isteri yang berilmu guys. Jadi para muslimah, jangan tak belajar agama. Nanti yang muslimin ni dia gelek-gelek. Jadi belajar agama ni untuk dua-dua. Jadi kita berilmu, isteri yang berilmu juga. So ini joke lah, slight joke right. Allahumma barik. Okay. Guru pandu. Wah. Ni balik nak pergi jawab dengan isteri lagi. Lepas ni doa isteri nak dengar tau. Lepas ni doa-doa semua isteri datang dekat je. Apa doa? Okay, check play green. Okay. So, macam kita kata tadi, kita belajar, kita jangan judge kelas, jangan judge jemaah kan. So basically, Anta dah pernah pergi kat a few classes. Right? Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Salah satu yang kelas yang kira kita pergi, mesti ada belajar kitab. Ada yang kelas kira tematik. Macam topik lah, macam perkuat iman, solat, kelebihan solat. Itu tematik. Okay? Apa anta punya thoughts on belajar kitab and kajian tematik? Dia punya Ni sebagai orang awam yang dah pernah menuntut ilmu, atau kira kita masih menuntut ilmu, bukan dah pernah, yang masih menuntut ilmu. These are our thoughts yang kira korang can ambil from there. Lepas tu korang tengok lah, aku should go for thematic or kajian kitab, or should I go with both. And bila pergi kajian kitab, bila pergi thematic. Tafadhol. Bismillah. Untuk anak, bagi siapa yang rajin tulis, macam suka take notes, diorang kalau pergi topik-topiknya ni kan, tematik punya classes bagus. Pasal apa? Diorang tak ada buku. So you technically diorang ada buku lah. They will have reference, but diorang pasal diorang akan keluarkan topik, and then macam cause dia akan vary. Ambil dia sini Dia ambil put. So dia tak akan ada one particular source. Macam kalau ada kitab, you just have that book, everything's inside tau. Anta boleh refer senang. So apabila macam is for those people yang bangsa you dengar, you can take notes very good kan, go to those classes better. Tapi kalau siapa yang macam ada slow sikit, bukan menghina mungkin macam like wants to concentrate on one thing, lagi senang, habis tak payah nak tulis-tulis, macam just dengar. Jadi lain kali balik rumah, tadi ustaz baca apa page 10, you all can go home and patah balik. Pasal kalau macam those thematics, the one thing is good, pasal dia akan a lot of sources. Anta pun tahu, source ni boleh baca pun. And then you all belajar a particular topic in which dia akan have different sources. But then it focus on one particular topic. Macam kitab, dia akan stretched out. And usually kitab is a very makan tahun. Usually makan tahun. Ana dulu belajar kitab hadis arba'in, Ana rasa 2 tahun, and then repeated, we will repeat again. So tu baru 43 lebih hadis. So it takes, tapi kalau topik usually dia dalam 1-2 hari, berapa hari dia dah habis. So Kadang 2 jam dia dah habis settle. So if you are going for a particular issue, anta suka macam macam tadi tengah sifat solat Nabi, pergi mungkin nak belajar apa, so you want to know about that topic. Solat. Tapi kalau anta want to go more past kitab Minhajul Muslim ke Arba'in ke then go to those classes. But then dua-dua is bagus. Yes. Dua-dua bagus. Bukan cakap go for the other, one on the other, macam go for both. But jangan expect penerimaan individually, penerimaan antum akan be the same. Pasal kadang-kadang dalam for kitab, nanti dalam satu bab dia dah macam-macam hadis, habis macam-macam ayat Quran. So macam some people kan lost tau. Macam even Ana dulu, Ana bila bawa Ana lost. Ana walaupun ikut kitab, Ana lost. Tapi bila tematik, pasal Ana tahu I can focus. Sekarang ustaz tengah belajar ajar pasal wudu. Kalau tak, Ana fikir pasal wudu je. Walaupun daripada different sources, tapi it's wudu. Ana tak perlu nak asing-asingkan. Tapi kadang-kadang kitab, dia akan berlari-lari. Nanti pasal kadang-kadang nanti hadis, after that nanti Quran. Tu nanti kadang-kadang dia akan link to a different topic. So dia akan lari-lari topik. Dia elaborate. Dia elaborate. So sometimes you can get lost. Ana get lost. So Ana kalau macam especially macam dua kelas yang ajar pasal of specific things atau macam kitab-kitab kecil kan. Type Ana suka pergi. Daripada kitab kecil ni selalunya matan lah. Dia punya
kira isi dia content. Yang bikin dia macam Abu Zaid cakap, kira nanti tiba-tiba banyak benda is apa? Pasal Ustaz syarah. Ustaz baca tu, dia baca 2-3 ayat, 2-3 line. Tapi nanti dia Dia ambil sini punya dari mana dia punya ni lah, dia punya sumber kan. Dia ambil. Dah dah 2 jam punya cerita. Baru 3 ayat tu. So Ana dulu baru-baru Ana lost. So mungkin macam for someone yang baru start nak more fokus, go to those Kecil-kecil ni buku. kecil-kecil, and then macam mungkin dalam satu hari berapa jam atau berapa hari diorang dah habis. So at the same time Anta rasa motivated. Macam ini Anta rasa macam that dopamine macam aku dah habis lah ni topik, aku dah tahu. Okay, aku dah boleh amalkan. Pasal kalau macam kitab-kitab yang besar-besar kadang-kadang yoga nanti yang macam lama-lama tak habis-habis. Dah 6 bulan. Baru berapa page? Dah 3 tahun baru satu bab. Betul. Macam saya cakap, akidah. Bab akidah 3 tahun guys. So okay, macam ni this kind kita alhamdulillah pada era kita asatiza pun dah moden lah, kita katakan dah tahu gunakan teknologi. Kita dah boleh dapat kalam ulama translated, walaupun tak faham bahasa Arab, dapat kalam ulama yang dah translated. Jadi kita dapat tahu curahan-curahan ilmu para ulama kita yang berbahasa Arab, kemudian ditranslatekan kepada English atau kepada Malay kan. Banyak orang nak cari pahala dengan buat benda-benda ni. And then also teknologi memudahkan kita, dan para asatiza mengambil kesempatan menggunakan teknologi. Macam sekarang ada satu ustaz, Ustaz Muhammad Lufi. Ustaz Muhammad Lufi, subhanallah, dia ada channel program baca kitab. Guys, kitab kecil dia baca, dia syarah. And dia dah complete berapa kitab? You just listen only. Ini kira apa tahu, untuk korang yang kira macam tak dapat hadiri majlis ilmu, tak boleh cakap aku tak ada time. Korang dalam perjalanan daripada korang dengar podcast kita je satu hari, pergilah join this kind of channel. Cari YouTube playlist yang 1 jam lebih. Dengar podcast boleh. Dengar kajian ilmu playlist tak boleh. Jangan main-main korang Lepas ni jangan pergi podcast lain, pergi cari playlist. Tapi Ana nak share. Tapi jangan take this for granted. Macam memang sekarang banyak ada asatiza kita baik Singapura, baik luar negeri, even yang mangsa dekat Madinah semua diorang ada Zoom classes lah, kat Telegram lah. Syekh Ibrahim Nuhu ni semua. Ana pernah pergi kelas dia, jadi Ana tahu. Diorang buat all this, tapi kita jangan ada kat Zoom kita buat rumah. Padahal kita ada kelas, pasal the vibe lain tau. Betul. The vibe lain guys. Okay, kita cakap untuk zaman kita kan. I bring you back to those zaman, para tabi'in. Mereka orang yang berjumpa sahabat kan. Mereka mungkin tabi'in ni ada dekat Iraq. Dia dengar hadis ni tau daripada orang lain. Okay, let's say lah dikatakan daripada Ibn Abbas contoh dia dengar daripada orang lain hadis Ibn Abbas, tapi dia tahu Ibn Abbas mungkin kat Mekah contoh, dia dekat Iraq. Mereka tak merasa puas tau dengan hadis ni daripada orang ni, hadis riwayat Ibn Abbas. Mereka daripada Iraq travel ke Mekah hanya untuk dengar straight daripada Ibn Abbas. Jauh guys. Radhiyallahu anhu. Bukan mudah, tapi tengok semangat dia orang. Wait, for one hadis je. For one hadis. Not for one class of. Yes, for one hadis. Diorang tak puas dengar daripada orang ni. Diorang tahu Ibn Abbas ada kat sana, kat Mekah. Diorang travel ke sana. Itu yang Ana nak kiaskan. Aku nak kiaskan kepada kita sekarang ni. Kelas ada fizikal, kelas juga ada Zoom. Contoh Online. penuntut ilmu atau orang yang serius dalam menuntut ilmu tak akan merasa puas dengar kat Zoom. Dia akan pergi ke sana majlis ilmu, duduk di antara orang-orang yang semangat menuntut ilmu. Kerana bila kau pergi ke majlis ilmu, engkau tu sedang menuju kepada kebaikan. Ikan-ikan di laut mendoakan, para malaikat menibarkan sayap. Hasten towards success. Jangan lupa full supply guys. Okay. Selit nampak. Kalau kata Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sabda apa? Fastabiqul khairat. Dia berlumba-lumba dalam kebaikan. Okey. So korang datang ke majlis ilmu ni, vibe dia memang lain macam Abu Zaid cakap. Korang akan duduk di kalangan mereka, bulu roma naik. Bulu roma naik. Tak ada, ni bulu roma naik. Pasal vibe ke atau ada jin kat ni Okey. Betul. Pasal kan macam baik, kita bukan memandang rendah orang yang Betul. online.
Everyone Barik lah, ada, boom. ada limit, ada limit. Big step. Kemampuan. Yeah. Memang mungkin pasal if you pelan-pelan, tapi macam Akhi Safwan cakap, takkan kita nak jadi kuli je. Kita nak up lagi. Pasal kalau tanpa all these classes, Ana takkan kenal dia. Betul? Subhanallah. Ana takkan ada this type of relationship dengan dia. Betul. Kita kat rumah, yalah memang kita kat rumah kita dapat relax, kita tetap dapat belajar agama Tapi Sekejap. Belajar agama, tengok Zoom. Pakaian betul ke suar pendek? tengah duduk ke tengah baring? Sebelum Maggi. Ustaz sebelum bagi salam dah tidur ke belum? Bukan judge, tapi reality. Kita pun pernah Zoom. Vibe dia lain guys. Zaman COVID, vibe dia lain. Okay, pasal Ana pun ada kelas Ana pergi Zoom. Okay. And then ada yang Ana try to go physical. So the vibe is lain macam, and then kita kena ada this ukhuwah, this relationship with our brothers. Pasal kita kalau seorang, syaitan senang tau hasut kita. betul. Saya tu apabila Ana jumpa ikhwan semua, jumpa brother Saifullah, jumpa yang brother-brother yang lain bila kita bertemu diorang tengok muka kita senyum, habis they remind us of the religion of Allah, and then you feel love. Recharge lah. Recharge lah apa. Iman tu macam rasa macam dah pergi kelas macam I can go against the world, no hal, Allah is with me. Tapi nanti sekejap lagi bila sampai rumah dia macam slowly down, besok tu makin lemah sikit, iman go down. So whenever kita pergi kelas, jumpa members is a iman charger. Betul. Iman charger. So kita perlu, pasal kalau kita seorang-seorang, wallahi lemah. Ana datang, Ana sakit, habis Ana tak dapat banyak keluar, and then Ana pun tengah down bila duduk kat rumah je. Kadang-kadang Zoom pun tak buka. So macam your iman feels very low. But then you know what was the kicker? What was the kicker? Ada orang message Shana tak salah nak. Dia tanya, dah lama tak nampak pergi kelas. Cakap pergi kelas lah. Pergi kelas tu macam, subhanallah, rindu man. Dah lama that time Abu Zaid tak datang kan. Aku dengan ustaz kira cakap, dah lama tak nampak Abu Zaid Baru cakap, Abu Zaid masuk. Subhanallah. You know sometimes when you are there, people notice. People might not be close to you, but people notice. People will ask, tu yang brother tu, Aki tu dah lama tak nampak yang ikhwan ni dah lama tak nampak. So these are the bond yang kira apa tau, kita perlu. Yang kita perlu, kerana at the end of the day, kita human, kita perlu support juga. Kita excited pasal Ana pernah kena berbual dengan ikhwan ni. Diorang cakap sekarang and most of them single lah. Dia cakap Akhi Sulaiman macam lonely lah. So kita lelaki, kita pun ada sifat, kita pun ada perasaan lonely tau. Kita kadang-kadang rasa lonely macam ada orang kisah ke pasal aku. Guys, kisah. Kadang-kadang walaupun kadang-kadang kita tak kenal certain nama-nama brother sekarang kita tak rapat tapi kita kalau nampak kita happy tau. So bila kita senyum, kita berbual, orang tu dia punya perasaan lonely dia hilang. Ana dulu macam Ana dulu cakap Ana dulu one of my biggest fear, Ana takut nak so-called go on the path memperkenalkan diri Ana kepada Allah dan kenal dengan Allah. Was Ana takut Ana lonely. Ana takut Ana tak ada kawan. Tak. So that was the driving force macam Ana tak nak jadi lonely. Kadang-kadang yalah macam sekarang dah bernikah tapi tetap kita lelaki, kita have that sifat of loneliness. Sense of belonging, companionship Yes. Pasal kita tak ada macam nak bawa lelaki ramai-ramai, kita have to go somewhere. Kita tak perlu all that. Yes. Sekarang kita yang kerja keluar rumah, balik dengan family. The feeling is lain bila kita dengan brothers. Yes. So macam ni Ana jumpa dengan brother Saifullah malam-malam buta, kita tinggalkan family. So kita berjumpa walaupun kita duduk recharge tau. Kita rasa macam kita ada sense of satu mission tau. Kita ada mission. We build that bond. And then bila kita go to classes, datang, jangan takut. Don't be afraid. Jangan hantar ke rasa macam estranged macam orang tak layan. Janganlah masuk kelas je, diam, duduk kat one corner. Tentu orang pun tengok macam, dia ni asal seram je. And lagi satu, kadang-kadang kita tak boleh put expectation on orang luar tau. Kita sebagai diri kita, orang yang baru nak belajar, kita kena ubah diri kita as in apa tau. Kita nak companion, kita kena so called open up. Kita yang nak kena make the first move kadang-kadang. Kerana apa tau, kalau kita expect orang semua seperti align seperti harapan kita,
tak semua kita dapat. Ya, jadi nanti kita akan judge orang. So padahal kita sendiri kalau kita were to like macam open up macam apa Abu Zaid ceramah peramah kan. Dia open up. So like him kira orang akan macam also open up. Kadang-kadang orang tunggu kita. And then kadang-kadang sedihnya kita tengok ada yang datang lepas tu ustaz habis dia pun balik. Dia tak macam mingle sikit lah. Bukannya suruh duduk 1 jam 2 jam. Tapi at least mingle, duduk, bertegur sapa, berkenalan, tinggal mana, apa. Ini semua yang akan buat orang macam ingat tau. Kadang-kadang apa tau? Pasal kelas ramai orang. Bila you datang tu kadang-kadang kalau you datang lambat ke you kat belakang, orang tak sadar kewujudan your kehadiran. Kita tak perasan. Habis bila kelas habis kat belakang kan, terus jauh. Ustaz pun kadang-kadang tak salam kan. But if you betul-betul ada urusan tak Yes. tapi takkan every Like what we say is apa? Okay, let's say kalau memang betul lah, legit lah, you memang lepas tu terus nak kena jalan, rushing. Okay, tapi after that you don't judge. You jangan judge orang semua aku tak kenal lah. Aku datang kelas tapi aku tak kenal. You don't judge because you know itu kelemahan you tak dapat mix. So my nasihat is kalau you boleh datang, duduk, minum teh, kadang-kadang kelas lepas kelas ada minum, duduk, kan, beramal mesra 1-2 orang, then next week pergi duduk sana, at least kita kenal. Jangan orang balik good Barakallahu fik. Jangan keep to one person. Jangan Yes. mentang-mentang anda rapat dengan anda duduk anda je. Anda kan kenapa after kan tak duduk anda? Yes. Anda duduk dengan orang lain. Tapi nanti dia selalulah Allah membarik. Jazakallah khair. Ya Dia ke? selalu hantar anda balik dengan keluarga anda. Allah membarik. Kita tukar-tukar. Kita jangan fikir alamak nanti aku duduk dengan dia ni nanti dia cakap apa. No, we are meant to go around. Kita buat kawan. Kadang-kadang mungkin this week duduk dengan ustaz, berbual dengan ustaz. Okay, this week duduk dengan akhi lain. Betul. Kita buat kawan. Jadi Ana suka pasal bila kadang-kadang nanti kat luar kan nanti macam Ana dia pun nak kena tegur. Assalamualaikum lagi. Dia ingat nama Ana. Abu Zaid. Assalamualaikum. Ingat lah kat kelas. Tapi Ana lupa nama dia. Okay guys, sorry Ana, I'm very bad at names. Ana kadang-kadang selalu lupa nama. Kecuali Ana actually dulu pun baru-baru nama dia pun Ana tak ingat. Tapi pasal nama dia ada link dengan one of my old friend, my close friend. May Allah make it easy for him Amin. and may Allah rectify his affairs. So nama similar. So Ana from there Ana selalu ingat nama dia. Okay. So dia tegur Ana tu macam so macam macam Ana rasa macam dia ingat aku sih. And then macam aku ada members baru. So macam Ana selalu have this feeling pasal we never know anything might happen to us. Okay, kita tengah kerja pun kita kena driving sekali hantar nampak kereta ni macam brother Saifullah je yang datang kat kelas. Hantar boleh turun, hantar boleh. Of course lah kalau kita tak kenal pun apa kita tolong. Tapi kan bila nampak kita nampak brothers kita lagi semangat. Kita boleh tolong, kita nampak dekat luar apa-apa jadi. So kita kenal, kita can help each other. Pasal to the point guys, kita selalu biasa kita beri salam hanya orang yang kita kenal. But the sunnah is to give salam. Dia tak cakap give salam to people we know. Give salam to the Muslim. So give salam. So kalau kita memang biasa kita kenal orang, Assalamualaikum, kita buat kawan. But at least kita kalau susah, at least dengan members kalau kita kenal banyak orang and then diorang pun on the same path as you macam you don't feel lonely bila kat luar. Betul. Pergi masjid ni. Assalamualaikum. Pergi masjid ni. Assalamualaikum. Kadang-kadang like I said just now, jangan afraid to be the first one. Pasal kadang-kadang kita tunggu tau. Dan sebelah-sebelah ni kira macam tunggu nak bagi salam tapi tunggu dia bagi salam. Kan? Padahal dah sebelah ni. Dah terlepas. Sedangkan kita tahu Nabi SAW mengatakan afsyus salama bainakum tahabbu. Kira beri salam di antara kalian supaya kira kalian saling menyayangi. Dengan bagi salam tu, in fact para sahabat tu kalau jalan kan ada tembok, ni jumpa, okey jumpa. Assalamualaikum. Apa khabar? Jalan. Assalamualaikum. Bagi salam, nampak kita sampai bikin animation guys. Tiang tau, padahal ada yang cakap tiang ni tembok. Even if it's tiang diorang get separated by the tiang je. Bagi salam. Kalau kita fikir logically lah, mepek rabak. Yes. Pasal Ana pernah try, Ana buat. Tapi orang tu macam, Waalaikumsalam. Okay. Macam diorang boleh tau. Tapi, but kita look at the point macam, kita dapat pahala sih kita bila beri salam. Yes. Doa. Look at that lah. It's a doa. Maknanya apa tau? Kau mendoakan. Okay, let's say macam kita berbual gini, mana nak cakap dengan dia barakallahu fik. Doa apa? Barakallah. Betul tak? Doa. Kau mendoakan. Blessing.
kita tengah doakan Allah kurniakan anda blessings. Yes. Barakah tau. Salam sejahtera ke atasmu. It is a doa. I mean like, why be weird? Even macam kalau tengah jalan-jalan, semoga Allah mudahkan urusan hantar lah. Amin. Jalan lagi sekejap. Kalau Allah bagi hantar kemurahan rezeki kan, itu lebih baiklah. Semoga Allah murahkan rezeki hantar. Tak ada masalah apa. Doa. Doa can be happen anytime. Right? So itulah. Bila pergi kelas, untuk orang awam macam kita ni yang baru nak start belajar, these are some things yang bila kita pergi kelas, kita nak kena turunkan expectation sikit, be willing to give more. Alright? And then, kita ni nak kena jadi orang yang Rabbani. So basically, apa tu orang yang Rabbani? Rabbani selalu diletakkan kepada guru. Maknanya guru ni, dia tahu tau, dia punya crowd siapa, dia punya audience siapa. Jadi, dia tak mengajar perkara yang besar, sedangkan yang baru datang ni semua orang-orang yang baru nak hijrah. Macam orang baru nak hijrah, sekali dia ajar perkara yang besar, perkara yang complicated, orang akan jadi takut. Takut nak datang lagi. So itulah orang-orang Rabbani. Mereka tahu, mereka tahu untuk caterkan ilmu sesuai dengan kemampuan orang yang hadir. Senang kata appropriate. Dia ada Yes. correlation tau. Dia tak lari, dia on par. Senang kata. So basically para ulama mengatakan orang-orang Rabbani adalah allazi yurabbin nas ala sigari ilm qabla kibar. Maknanya mereka yang mendidik umat, mendidik orang kepada ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. So maknanya know your basic. Pergi kelas basic, jangan tiba-tiba baru hijrah tiba-tiba duduk masuk usul fiqh, kan? Ulumul hadis, kan? Ulumul Quran. Pening guys. Itu semua ilmu alat. Okay? Itu semua ilmu alat. Masuk, belajar fardu ain, belajar fiqh, belajar Quran, belajar hadis, arba'in ke contoh basic. Jangan terus masuk ilmu ulum. Kira ilmu usul ni semua, kira kalau kau serius nak belajar, that is good, beneficial for you. Tapi awal-awalnya jangan terus masuk sana. Pasal masuk sana tu yang buat orang jadi takut. Pasal banyak terminologi yang kira pening. And then some people datang belajar, best is catat. Ilmu ni akan lari pasal kita pelupa. Catat. Sekarang moden, ada notes, ada tabs, ada keypad boleh key, catat. The best is catat. Itu my advice. Kerana apa? Jadi balik, boleh baca balik. Kalau tak pun kira balik, bila dengar balik recording, kalau recording, boleh refer balik. Boleh ulang kaji lah basically. Macam for me bila aku belajar macam diploma ke yang systematic study kita ada exam. Habis kita ada notes banyak tau. Macam kita belajar let's say 3 months, 6 months for that one topic, 6 months. Then lepas tu exam. So kita kena go through the 6 month notes apa. So for me, aku tak boleh duduk lama punya orang pasal apa? Aku kerja driving. So aku punya masa kurang tau. Jadi what aku did was, bila aku nari pergi kelas, kan, nari 4 jam punya kelas kan, all yang aku belajar hari ni, aku balik, aku akan explain to myself my notes. Aku record. So aku akan explain lah macam let's say macam ni okay, nari kita belajar buat akidah kira ada cover tentang rukun iman kan. Okay, dalil dia kira ini apa, antuminu billah wal malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarri. Ini dalil dia. So akidah kita belajar buat Allah, dan tauhid kita belajar bab Allah aja. Okay, then ustaz explain bab ni. Aku record ni, sambil record. So bila gini kita belajar tentang Allah, kita nak tahu tentang sifat-sifat Allah. Contoh. Ni aku record kan. Nanti aku pergi kerja, aku let's say kerja 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, aku dengar. Ini aku punya style. This is my style because I can't afford to sit down there and read all the way. Jadi aku satu kali baca, sambil drive aku dengar. Jadi murajaah. Ya, pasal aku tak mampu nak duduk. Ini aku punya trick lah pasal aku driver. Jadi kalau kau yang kira ada kau punya style, kau bikin kau punya style. Macam aku, this style works for me. So benda ni repeat. Pasal at the end of the day, kita kena revise kan. Kena revise. Why saya tu saya must tatok tu. Buat apa yang semampunya. So everyone, tak semua orang boleh ikut style dia. Betul. Tak semua orang boleh ikut style Talibul Ilm. Pasal diorang have long hours of studying. So you all fikir, okay, aku kerja 8 to 5. Okay, aku ada timing macam mana. Aku punya timing free macam mana. So you all pandai-pandai tengok macam dia driving. So there's no excuses. Pasal kalau kita macam boleh tengok TV 2-3 jam,
kita boleh main game 2-3 jam, kita boleh hayal 2-3 jam. Hayal. Takkan, no, just take, tak payah banyak lah half an hour, 1 hour. Half an hour, Half an 1 hour, hour. 1 hour to read something, to revise. So, usaha. So, Kau boleh dengar podcast 1 jam. Okey. Okey, Abu Zaid. Okey. Nasihat bagi orang awam yang nak jadi penuntut ilmu. So, typically sama jugalah macam tadi, jam take it slow. To summarize, let's say. Okay. Senang kata, okay, jangan rush. Kalau rasa takut untuk pergi seorang, try cari kawan. Tapi jangan gantungkan kepada kawan tu. Kawan tak pergi, kau tak pergi. Jangan. So, Buat kawan kat mana? yes, lagi bagus. So, and then, for a start you can be choosy to the point macam, pergi apa yang kau minat. Pasal apa? Jangan in the long run lah, but in the short term pergi classes atau macam topik yang kau rasa macam akan minat kau atau macam kau ada interest. Jadi bila antum pergi, antum dah self motivated diri. Oh, aku suka ni topik, aku memang nak tahu. So one of the, like for me one of my trigger points also is aku build that curiosity. Ana nak tahu about this topic, so it push me. So, and then it was also an advice from a brother of mine. Dia kata kalau bila kita nak dakwah pun, kita jangan dakwah macam timbak je, macam jumpa kawan je kan, macam jumpa orang, just kita tiba-tiba kita dakwah. A to Z lah kira. A to Z, jangan. One of the best dakwah is when we wait for them to ask us a question. So sama, so macam even for us bila kita tiba-tiba ada tumbul, ada soalan yang macam, apa actually ni pasal faraid. Sekali Ustaz Zahir ni ada ajar pasal kelas faraid pergi macam best lah. So you find an interest, then you go, and then bila dah pelan-pelan when you belajar kan, you will build macam anak, like for me lah, anak belajar macam best pun Islam. Anak pasal my first understanding of Islam, it was restrictive, very narrow minded and all that. Tak, Islam actually, when anak betul-betul kenal Islam actually open up my path. It open up my path, it open up my heart, it open up my understanding to the point perspektif agama, perspektif hidup sebagai anak, sebagai suami, sebagai bapa, apa-apa semua. So when you take things slow, take one step at a time. Start with, don't stick with it, but start with kita suka. Apa yang kita suka yang boleh membawa ke kita, give us that courage, drive, motivation and that drive. And then kalau tak faham, jangan stop. Betul. Ana pernah pergi kelas yang Ana tak faham. Pasal ustaz tu dah tak ajar lagi kan. He use very big words. And then yang jawab semua akhwat. All the ladies yang jawab tau. Bila ustaz tanya in Arabic, yang jawab semua yang all the ladies. Ana kat situ Ana macam, bodohnya aku. So Ana macam, okay, this class is not for me. Tapi Ana tak so Ana find a simpler class. Ana cari kelas yang at my level. So macam, jangan stop. The keyword is jangan stop. yes. So jangan pergi kelas yang bila kau masuk tu kelas kau rasa kau yang paling pandai. And then jangan pergi kelas yang kau rasa macam bodohnya aku. So start with a class bila kau masuk kan, kau rasa selesa. Apabila ustaz tu berbual, kau boleh faham. Maybe not full, but at least 50, 60, 70, 80% kau boleh faham. And then pelan-pelan lah, build the courage. Tanya ustaz, apa maksud ustaz macam ni? And jangan malu tanya. Betul. Don't be shy to ask. Bukan jadi tak tahu malu lah, but but jangan malu untuk tanya tu. Alamak, nanti ikhwan semua tahu hanya aku tak tahu. Tak apa. Pasal kadang-kadang dalam among the ikhwan ada satu dua yang actually diorang pun nak tanya soalan tu. So be the one to ask. Ustaz, kenapa dia macam gini? Ustaz, apa maksud word ni sebenarnya? So when you ask, without you knowing, kita tengah benefit other people. We help people behind us. And mungkin orang yang dah tahu, dia dapat revive. Macam, alah betul. That time aku belajar, it's actually yes. Jadi dia sabitkan lagi ilmu dia. Thanks to you. So hantar pun dapat pahala, hantar dapat ilmu. So pada anak is this type of thing. So take it slow, one step at a time. Choose what you are interested in. Go to things which is at your level.
And kalau susah, janganlah stop. Janganlah stop. And at the same time, among all this kita buat, please jangan lupa belajar baca Quran. Yes. Jangan don't forsake learning to read the Quran. Pasal Ana ada kenal orang yang ilmu dia hebat tau, tapi dia tetap tak tahu baca Quran. Subhanallah. Tapi ilmu dia yang lain dia hebat. So pelan-pelan, Ana pun pelan-pelan. So every day we are learning. Kita bukan belajar untuk baca Quran je, tapi kita kena belajar dia punya makhraj. Pelan-pelan lah. Belajar dia punya makhraj, dia punya tajwid, dia punya hukum hakam dia. So when you learn all that, kita appreciate Quran. Betul. Daripada kita asyik dengar atau macam kita baca je, macam kita tak tahu apa-apa, kita tak appreciate. So bila when you know more, sama macam Islam, kita even though kita dilahirkan sebagai orang Islam, kita tak appreciate. Sebab apa? Kita take things for granted. Apabila kita belajar, kita betul-betul kena. Then so sama, belajar when you learn, get to know Islam, when you get to know your ustaz, your classes, then you will feel that love for ilmu. Betul. Aku yang ustaz pernah share kemanisan ilmu, kemanisan iman. Kemanisan The iman. sweetness of iman. Sweetness of Kul- halawatu iman. Hello. So that sweetness of iman. So when that thing kicks in kan, you automatic. Saifullah tak pergi kelas pun tak heran lah. Betul. Pergi kelas. Yes. Members tak pergi tahu. Isteri tak dapat pergi kelas, tetap pergi kelas. Yes. Pergi kelas. Isteri kat rumah, Zoom, tak apa. Betul. Tapi kita tetap pergi kelas. So yeah. Yeah, That is so- it's a reminder for me as well. So basically guys, from all that kan, kita nak kena ada semangat. Korang tengok satu je, penuntut ilmu ni, untuk jadi penuntut ilmu ni kan, kita nak kena ada itu eagerness. Kita nak kena ada itu semangat. Dia tak boleh laid back. Ilmu tak dapat dengan badan yang berlenang-lenang. Tak dapat guys. So basically, ada hadis daripada Anas bin Malik kan, Rasulullah SAW mengatakan, man humani la yashba'ani, talibul ilm wa talibul dunya. Ada dua orang yang tidak pernah merasa kenyang, iaitu penuntut ilmu agama dan pencari dunia. Kalau korang tengok orang yang kerja dunia ni, lapar je, asyik nak cari. Macam itulah kalau kau nak jadi seorang talibul ilm, nak jadi seorang penuntut ilmu, kau pun nak kena lapar. Bila kau dengar ni benda kan, jangan hanya ustaz cakap gini, balik cari topik yang sama, pergi YouTube, ustaz yang korang trust, yang ada ilm, cari topik yang sama. Jadi kau akan dengar 2-3 perspektif about one topic. So macam example, penuntut ilmu kan, macam Nari, bagaimana nak menjadi penuntut ilmu, contohlah adab penuntut ilmu, contoh. Kau pergi YouTube, kau type adab penuntut ilmu, kau akan dengar ustaz ni cakap apa, ustaz ni cakap apa, ustaz ni cakap apa. Jadi kau punya topik penuntut ilmu tu, ustaz kau kat kelas mungkin tak dapat cover semua. 1 jam, 2 jam, berapa banyak yang dia boleh explain kat kau. Jadi you have to find the same topic, go to other guru. Mungkin kau tak pergi kelas lah, macam aku cakap, cari kat YouTube ustaz yang trusted. So basically kita tahu nak tuntut ilmu ni kan, Imam Nawawi rahimahullah, dia menukil kalam Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata, tidak ada seorang pun yang belajar ilmu agama dengan kekuasaan dan jiwa yang tinggi dari seangkuh. Maknanya dia nak belajar ilmu tu, dia tak akan boleh dapat dengan, mungkin dia ada kuasa, dia ada duit banyak, ilmu tu ya, dia tak akan dapat, dan ada arrogance, kau tak akan dapat tu ilmu. Dia tidak ada seorang pun yang belajar ilmu agama dengan kekuasaan dan jiwa yang tinggi, yakni angkuh, lalu dia berhasil. Dengan jiwa yang tinggi, angkuh, kau ingat kau ada duit, kau ada power, kau tak akan berhasil. Sebaliknya, siapa yang menuntut ilmu agama dengan kerendahan hati, humble yourself, dan fokus belajar dan melayani ahli ilmu, maknanya berkhidmat dengan guru. So kalau kau nak berhasil belajar ilmu ni, kau kena humble yourself, tak mau step tahu, kau humble yourself, fokus, kemudian berkhidmat dengan guru ni bonus guys. Pasal bila kau berkhidmat dengan guru ni, kau dapat perkara yang orang kat kelas mungkin tak dapat. Bila kau duduk rapat dengan guru, mungkin lepas kelas kau duduk dengan guru, kau dapat perkara lebih yang orang kat kelas tak dapat. Itulah dia. Jadi bila kau pergi kelas belajar, jangan rasa malu, jangan rasa macam janji aku datang kelas, dan kau akan dapat kat kelas je lah. Jangan rasa malu untuk berkhidmat kepada guru. Tanya guru, what can I help you? Rendahkan diri lah.
macam kau jangan rasa macam sombong tau dengan ilmu yang kau ada. Ingat, apa yang kau ada tu hanyalah setitis daripada lautan Allah yang luas ni. So you have to humble yourself. Jangan malu untuk berkhidmat dengan guru. You will benefit from what you give. For you to receive more, you have to give more. Jadi kita nak kena faham. Imam Syafi'i rahimahullah ada 6 pesanan untuk orang yang nak menuntut ilmu. Dia nak kena cerdas. Okay? Nak kena cerdas lah. Kalau kau lagging, mesti susah kan? Kau nak kena cerdas. And then kau nak kena semangat. Nombor 2, kau nak kena semangat. Ketiga, kau nak kena sabar. Harus bersabar. Keempat, actually kau perlu modal. Kenapa? Para ulama dulu bankrupt kerana nak menuntut ilmu. Ada sampai jual zinc rumah guys. Atap rumah. Kita kadang-kadang zinc tak cukup. Dah tak jadi nak pergi. Betul tak? Come on. Perlu modal. Nak beli buku, perlu duit. Jadi ini 4 benda. Lepas tu yang kelima, kau nak kena berbaik dengan guru. Kemudian yang keenam, tulu zaman. Maksudnya perlu waktu yang lama. Jangan rasa dah pergi kelas sebulan 2 bulan dah cukup. Macam kita cakap, belajar akidah je umur 3 tahun guys. And it's not deep, it's basic. Okay? There are deeper knowledge there. And that's what the talibul ilm, para penuntut ilmu yang mereka menempuh jalan tu yang mana kita nak follow susah. Jadi bila kau nampak orang anak muda pergi belajar agama, kemudian watak mereka tu berubah. Kau tengok, tiba-tiba budak muda ni pergi belajar agama, jadi macam abang-abang pula. Kenapa guys? Kenapa? Kerana anak muda ni, mereka pergi belajar agama, mereka nak meniru karakter Rasul SAW yang matured. Sebab tu, umur 20 tahun, tapi karakter dia mungkin trying to be like Rasul SAW yang matang. Sebab itulah anak muda mungkin lebih matang daripada orang tua yang lain. Pasal apa? Pasal diorang trying to imitate Rasul SAW. Jadi bila kita pergi belajar, kita harus cari guru yang mengajar kita berlandaskan wahyu. Kita harus ikut wahyu guys. Al-Quran, sunnah yang sahih kan. Kemudian kalam ulama Rabbani. That is mereka yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Jadi itu nasihat kepada diri kita sebelum kurang. Mungkin kita ada waktu kita lemah, kita akan dengar balik podcast ni untuk remind diri kita. Okay? Ini bukan kita mengaku kita penuntut ilmu. Penuntut ilmu tu, no. Okay? Macam ustaz, macam ustaz kita kata, macam ustaz Syekh Huzaifah mengatakan, Hafizahullah, jangan claim yourself suci. Jangan claim diri engkau penuntut ilmu. Sok suci. Jangan sok suci orang Indonesia cakap. Kerana hanya seorang ulama yang boleh menentukan engkaulah seorang penuntut ilmu. Kau jangan diri depan cermin, baru pergi kelas, keluar kelas, aku talibul ilm. Jangan. Kau bukan. Kau orang awam yang baru menuntut ilmu. Jadi, hanya mereka, ulama yang recognize penuntut ilmu. So, kalau tak ada ulama yang kata kau penuntut ilmu, kita jangan feeling penuntut ilmu. Okay? So, kita orang awam yang nak menuntut ilmu dan kita kongsikan pada episod kali ini, kalau korang mula nak belajar, apa yang korang boleh expect, apa yang korang boleh cuba, supaya korang tak payah go through the hard path, pasal korang dah tahu. And untuk kita akan tetap memperbaiki diri dan terus mempelajari agama ni, dan insya-Allah doakan supaya kita istiqamah dan kita mohon kepada Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Itu yang paling penting. Kerana kita tahu ilmu yang bermanfaat ni akan sangatlah bermanfaat bagi kita yang hidup dan setelah mati. Kita selalu doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Alright, ingat ke? So, pada hari ini, episod ini disponsor oleh Fula Supply. Seperti mana yang kita pakaikan, ini aja a few of their supply, okay? A few of their apparels yang ada. So, you guys go check them out and go to their website, tengok apa stok yang ada, kerana sungguh hari ni dia kata, Zauja dia kata, dia kelihatan semakin segak. Subhanallah. Allahumma barik. Okay? Center, I don't care what you all say. Okay? Zaujati, my wife, say good, handsome. Center. Alhamdulillah. Okay guys, we end the podcast. Masa pun dah panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di episod yang lain. Barakallahu fikum.
Allahumma arinan hako wansub naktivar. Wa arinan batila wansub nakstinaba.